إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Terima kasih Tuan Imam Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, Ustaz Najahan daripada Yayasan Khair Ummah Antarabangsa atau IKAF, para kerakan ada Suara Sunnah, sidang hadirin Pro Media Tajdid, minta maaf PMT, Pro Media Tajdid, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Tak dilupakan, lupa sebut pengurusi yang kita tak sebut. Wajib. Pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan pada malam ini. Sepatutnya saya diminta hadir ke sini minggu lepas, tapi saya tak sempat kerana ada urusan. Jadi kita ganti pada minggu ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, di kesempatan yang ada ini insya-Allah kita kongsi sedikit sebanyak beberapa nasihat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira kita pun telah maklum tajuk kita pada malam ini berkenaan dengan sombong. Sombong. Saya nak kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah di zaman Nabi. Guru saya Syekh Masyhur Hasan Ali Salman, hafizahullah, dia ada himpun ataupun dia ada susun satu kitab yang menarik berkenaan dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kisah yang dibawa yang beliau nukilkan dalam hadis yang panjang daripada Suhaib radhiyallahu an, di mana kata Suhaib radhiyallahu an, satu hari dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla hamas. Dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang Nabi hamas. Hamas ni cakap tak jelas, menyebut perkataan yang tak berapa nak jelas. Maka Nabi tanya dekat mereka, afatintum dhalik, afatintum lidhalik, adakah kalian semua faham apa yang aku sebutkan? Maka semua jawab, kami tak tahulah. Bahasa yang kau sebut mulut kumat kami bunyi tak berapa nak clear. Maka dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Suhaib menceritakan, maka Nabi cerita kepada mereka. Kata Suhaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni zakartu nabiyyan minal anbiya u'tiya junudan min qaumi. Maka Nabi menceritakan kepada mereka bahawasanya terdahulu ada nabi daripada kalangan nabi-nabi yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih. Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada dia bala tentera yang begitu ramai dan kuat daripada kaumnya. Maka bila dia ada bala tentera yang begitu kuat, Nabi ini berkata, kata Nabi ini, man yukafi'u haula, siapakah yang boleh menandingi bala tentera aku yang hebat ini? Wa man yuqatilu haula, siapa yang boleh memerangi mereka? Depa ramai, jumlah depa besar, depa ada kekuatan. Nabi ini berkata dalam keadaan mungkin dia terlupa. Dia kata, siapa boleh lawan dia? Siapa boleh lawan kaum dia ini dan bala tenteranya? Maka di saat itu fa auhallahu ilaihi,
Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepadanya, yaitu anikhtar liqaumika ihda thalath. Engkau diberi pilihan, pilih salah satu daripada hukuman yang 3 ini aku berikan ke atas kaum kau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman pertama, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, an usallita alaihim aduwahum. Hukuman yang pertama iaitu Allah nak hukum Nabi ini dan kaumnya yang terlupa, berbangga dan sombong dengan jumlah pengikut dan tentera yang besar dan kuat ini. Hukuman pertama yang Allah nak berikan ke atas mereka adalah mereka dikuasai oleh musuh mereka. Tu pilihan pertama. Pilihan kedua, awil ju' ataupun kelaparan. Pilihan yang ketiga, awil maut ataupun kematian. 3 ni Allah bagi pilihan kepada Nabi ni, hang pilih. Disebabkan kesombongan tadi, lupa tadi, okey, berbangga tak tentu pasal tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan salah satu daripada ketiga-tiga hukuman ini. Pilih salah satu. Maka disebut di dalam hadis, fastashara qaumahu fi dhalik. Maka Nabi ini pun bermesyuarat, berbincang dengan kaumnya perihal hal ini. Faqalu nakilu dhalika ilaik. Wahai Nabi, kami serahlah benda ni kepada engkau untuk engkau putuskan. Anta nabiyullah, anta nabiyullah, engkau ni nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau pilihlah yang terbaik. Faqama fasalla. Maka Nabi ini pun bangun berdiri dan menunaikan salat. Wa kanu idza fazi'u ila salah. Depa tengok Nabi ni salat, nak pilih, nak buat pilihan, nak pilih salah satu daripada 3 hukuman ini. Nabi ni salat. Depa pun bangun dan mendirikan salat. Faqala ya Rabb. Maka Nabi ini berkata, wahai Tuhanku, ya Rabb, ammal ju'u awil adu fala. Adapun kelaparan dan dikuasai oleh musuh, janganlah engkau hukum kami dengan keduanya ataupun salah satu daripadanya. Walakinnal maut, akan tetapi aku lebih terima hukuman kematian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallata alaihimul maut 3 ayyam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hukum ke atas mereka dengan kematian 3 hari berturut-turut. Famata minhum 70,000. Mati daripada kalangan mereka semua ni 70,000 orang. Allah hukum. Kemudian fahamsi, kata Nabi SAW, fahamsi alladhi tarawna anni aqul. Yang aku sebut hamsi tadi, yang perkataan tak jelas aku sebutkan tadi, adalah aku maksudkan Allahumma bika uqatil wa bika usawil wa la hawla wa la quwwata illa bik. Hadis riwayat Ahmad. Yang aku sebut tadi ni, yang perkataan aku tak jelas tadi, kata Nabi kepada para sahabat tadi ni, adalah doa aku kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma bika uqatil, keranamu aku berperang, dan keranamu aku berlawan di jalanmu, dan tidaklah ada sebarang kekuatan daripada kami melainkan dengan kekuatan dan izinmu. Tuan-tuan, hadis ini besar. Hadis ini paling besar sekali. Asasnya menceritakan kepada kita jangan sombong. Nabi dulu dihukum dengan kematian kaumnya, 70,000 mati 3 hari turut-turut mati semua. Pasal apa? Sombong. Sebelum saya nak cerita pasal sombong ni, saya ulas sikit hadis ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini cara. Nombor 1 sekali kita faham, cara Nabi nak bagi nasihat kepada umat dia adalah melalui jalan penceritaan, cerita. Lepas tu kadang-kadang kita tak bolehlah kata ustaz-ustaz suka cerita ni, oh dia kira cerita aja. Betul tuan-tuan, kalau cerita yang tanpa nas, yang tu bukan keutamaan. Kita nak bawa balik cerita-cerita dalam Al-Quran, cerita dalam hadis untuk apa? Ibrah, pengajaran kepada manusia. Jadi salah satu dakwah kita kena cerita. Cerita daripada mana? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini salah satu pendekatan Nabi. Bila cerita ni, orang bagi tumpuan sikit. Pasti nak tahu apa berlaku. Plot penceritaan. Itu satu.
Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita nak pergi bab sombong ni, yang kedua, Nabi SAW ni, walaupun Nabi yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampun apa-apa kesilapan dan kelemahannya, kekurangannya terdahulu dan akan datang, ampun dah, dosa clear, tak ada apa dah. Ahli syurga dah, Nabi ni kira ahli syurga dah. Tetap berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita? Ini pengajaran-pengajaran umum saya bagi. Saya kita nak pergi bab sombong ni. Tu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara hukuman-hukuman, ini kisah Nabi terdahulu. Nabi terdahulu ni salah Allah hukum terus. Kita ni umat Muhammad ni, dia ada baik ada buruk. Yang baiknya Allah Subhanahu wa taala tangguh azab di akhirat. Allah tangguh tu hukuman tu lewat sikit. Ada yang Allah kenakan atas muka bumi, Allah uji dia dengan pelbagai ujian, dan ada kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala tangguh hukuman di akhirat. Umat terdahulu buat salah terus kena hukum. Tuan-tuan dan puan sekalian, hak yang tak bagusnya bagi kita pula, bagi kita hikmah Allah Maha mengetahui, tapi kita nak habaq orang kita ni bila kata hukuman di akhirat, tak apa, aku kadang salah apa lagi, duk rehat, duk sihat elok, makan ubat elok, salah tak apa, kita taubat nanti di akhirat nanti dah kita dah ustaz duk ajak orang yang dalam hati dia adalah ilaha illallah, orang Islam, lepas kena siksa masuk syurga balik, tak apa, aku pun kira lagu tu. Dia ingat masuk kena siksa neraka ni, dia ingat lagu kena duri semalu. Ini problem dia. Ini masalah ujian, ini ujian. Hak nu pun ujian, hak ni pun ujian. Hak yang kena bila buat salah terus Allah hukum mati sampai 70,000 orang pun itu pun ujian, dan yang ditangguhkan azab dan siksa ke atas mereka itu pun ujian, macam kita hari ni. Tuan-tuan, okey, tu poin yang ketiga. Poin yang keempat, tuan-tuan dan puan sekalian, umat betapa Nabi SAW dan Nabi-Nabi terdahulu, mati ni lebih ringan daripada lapar dan tidak aman. Nampak tak? Message. Bila diberi pilihan, 3 pilihan. Pilihan pertama, an usallita alaihim aduwahum, biar musuh kuasai mereka semua. Pilihan kedua, awil ju', lapar. Pilihan ketiga, awil maut, mati. Nabi pilih mati. Nabi dulu pilih mati. Pasal apa? Pasal mati ini lebih ringan daripada satu dikuasai musuh. Kita kena faham bila kita baca hadis ni luas makna dia, cakupannya. Bila kata dikuasai musuh, kita berada dalam situasi yang tidak aman. Bila tidak aman ni macam-macam boleh berlaku. Orang beriman boleh kufur. Sebab apa? Sebab tak aman, dia berada dalam ketakutan. Mungkin dia menghadapi tekanan, ugutan daripada Islam, mungkin dia boleh kufur. So sebab tu Islam mengutamakan keamanan. Islam ni agama aman. Sebab tu baru ni bila kita bercakap pasal soal ni kuno sikit pasal soal apa dia, isu di France, yalah sekarang dah reda dah lah, alhamdulillah. Di France apabila seorang budak remaja ni bunuh dia punya cikgu dia sebab cikgu dia hina Nabi SAW melalui kartun, lukisan kartun yang dipaparkan di dalam kelas pengajaran mereka. Budak ni geram, keluar kelas, lepas tu dia tikam mati cikgu dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi lepas tu Presiden France pula, ialah satu sikap kebodohan yang teramat. Presiden dah bodoh, disebut secara terbuka di khalayak umum pada waktu itu. Sebut apa? Sebut pula kata Islam ni agama yang tidak mengajar akan keamanan. Islam agama yang mengajar akan kekejaman dan sebagainya. Jadi satu dunia kecam dia. Satu dunia kecam dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, asas bila kita faham Islam agama aman ni, nombor satu, kita kena elak apa-apa pertumpahan darah dulu. Nombor satu. Sebab tu Nabi nak pergi perang, bukan nak pergi perang target, aku target aku nak bunuh mereka semua. Tak lagi, tak. Nombor satu dulu, kalau boleh damai, damai dulu. Kalau boleh dakwah kepada Islam, mereka terima Islam, terima dulu.
Itu style Nabi. Kita nak hukum dulu. Nabi SAW nak pergi perang, kalau target hantar orang dulu, hantar surat dulu, hantar wakil dulu, pergi berbual dengan wakil kufar. Sebab tu isu di France contohnya, di Perancis, kita kalau boleh tuan-tuan, kita kena fikir panjang. 6 juta umat Islam dekat sana, kalau kita berikan tekanan teruk kepada France, tekanan tak, kalau takat boykot, tak apa, teruskan. Kerajaan buat keputusan boykot, kita boykot, tak ada masalah. Tapi kalau tekanan yang boleh mengakibatkan kerajaan di sana memberi tekanan kepada 6 juta orang Islam di sana, adakah itu baik bagi kita? Tak baik. Sebab tu kita kena fikir ke depan, kena fikir maslahah, kena fikir jauh ke depan tentang bukan diri kita saja, orang di sana. Ya, kepuasan hati kita, kita kena benci tindakan tersebut. Tapi bagaimana cara kita mengurus kemarahan kita? Mana boleh orang kata orang hina Nabi, kita aku tak boleh marah. Mana boleh tak boleh marah? Memang kita kena marah. Tapi kita kena mengurus kemarahan kita dengan bijaksana, supaya kita tidak tergolong di kalangan golongan yang ghulu, melampau, sehingga boleh mengakibatkan tidak aman sesebuah negara. Jadi Islam ni agama yang aman. Sebab tu Nabi ni takut, dia kata mati tak apa lagi. Kedua, Islam agama yang menjaga soal ekonomi, menjaga soal perut rakyatnya. Rakyat kena makan, orang kena makan. Bila tak makan, bila tak lapar, bila lapar ni tuan-tuan dan puan sekalian, boleh huru-hara, negara boleh tak aman. Efek dia tu, efek dia. Bila masalah ekonomi, efek dia apa? Efek dia pada keamanan negara. Betul dia guna perkataan dalam hadis tu, al-ju', lapar. Tapi al-ju' ni kita faham dari konteks yang luas, ekonomi. Bila ekonomi merudum, bisnes tak ada, perniagaan tak ada, wang ringgit tak ada, duit tak ada, cari makan kat mana? Nak beli makan kat mana? Pelabur-pelabur asing yang masuk dalam negara kita tanam, kata contohlah, tanam pisang, tu dia berpuluh ribu ekar, tanam kelapa sawit, tanam yang tu. Bila masalah ekonomi tak aman negara, dia akan keluar, tarik pelaburan, maka tidak ada hasil. Bila tidak ada hasil, tuan-tuan, siapa yang nak duduk pergi tanam lagi? Orang tak tanam dah. Siapa nak pergi jual? Tak ada siapa nak beli. Efek dia, umat, bila manusia, rakyat ni, orang ni, individu mana-mana pun, bila dia lapar ni, tuan-tuan, membuka ruang kepada tindakan yang tidak bijak. Saya tak kata semua. Ada orang lapar, dia sabar, Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih dia sabar yang luar biasa. Tapi di sana ada orang yang bila dia diuji dengan kelaparan, dia tak mampu sabar. Dia tak mampu. Dia tak mampu kawal diri dia mencuri. Dia tak mampu kawal diri, dia mengamuk, demonstrasi. Dia tak mampu kawal dia merompak, bunuh orang. So ini semua perkara. Sebab itu Nabi ni pilih apa? Mati. Biar mati tak apa. So itu poin yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So ini 4 poin umum. Saya tak bermaksud nak syarah semua, sebab saya nak fokus kepada sombong tadi. Perkara ni berlaku, tuan-tuan dan puan. Doa Nabi SAW ni, doa yang dibaca oleh Nabi terdahulu, dan Nabi SAW ni mengingatkan kita betapa sesuatu yang kita buat ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, la haula wala quwwata illa billah. Betul kita kena usaha, betul kita kena bertindak, tapi bila kita mencapai kejayaan, kita jangan lupa yang berkuasa menentukan kejayaan kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sombong. Hadis ini dia sama tali dengan doa Nabi ketika mana perang Hunain. Ingat perang Hunain? Perang Hunain ni perang yang mana tentera Islam ni ramai, 3 kali ganda besar daripada tentera kufar. 12,000 orang tentera Islam. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat fawallaytum mudbirin. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menolong kamu dalam pelbagai
peperangan yang sebelum ini. Wa yauma Hunain. Adapun pada hari Hunain ini, id a'jabatkum kathratukum, kalian berbangga dengan jumlah kalian yang begitu ramai. Duk syuk nyeri. Tuan-tuan, apa Allah hukum mereka? Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat fawallaitum mudbirin. Allah sempitkan tempat peperangan mereka itu. Maknanya Allah sempitkan, maknanya bukanlah kata tempat tu jadi kecil, tak, maknanya Allah susahkan mereka sehingga mereka tewas dalam pusingan pertama. Pusingan pertama kalah dah. Sebab apa? Sebab ada seorang daripada kalangan sahabat dia terlupa. Sama seperti kes Nabi terdahulu ni. Man yukafiuna, siapa boleh lawan kami ni? Ramai kita ni, kita boleh menang ni. Cakap hebat. Jangan berasa hebat. Siapa pun jangan berasa hebat. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi apa Allah bagi? Kalah perang Hunain. Perang yang dihadiri Nabi SAW. Nabi bila turun naik ni, Nabi doa terus ke Allah. Allahumma bika uhawil, wa bika uqatil, wa bika usawil, wa bika uqatil. Ya Allah Tuhanku, aku ni kerana-Mu aku berusaha ya Allah, dan kerana-Mu aku melawan ni ya Allah, dan kerana-Mu aku berperang. Nak ingatkan balik kita berperang ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Islam cukup sangat mengingatkan kita soal sombong ini, bahaya. Kalau tengok dalam Al-Quran, cerita pasal sombong ni cukup banyak. Makhluk pertama sombong siapa dia? Syaitan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Apabila dikatakan kepada para malaikat itu sujud kepada Adam, maka mereka sujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Pasal apa? Istakbar, dia pas sombong, tak ambil peduli, sombong, abaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sombong. Dalam ayat yang lain dalam surah Sad, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Pasal apa aku nak kena sujud kat dia? Sombong. Sebab itu pangkat, kedudukan, rupa dan sebagainya, tuan-tuan dan puan sekalian, bukan jaminan untuk seseorang itu berjaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak. Ada kesombongan ni, tuan-tuan, rosak segala-galanya. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW sabda apa? La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah penyakit kibir, sombong. Sahabat ni cukup takut ni. Sahabat ni dia pun cukup sensitif dengan perkataan-perkataan Nabi SAW. Dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, dia kata, inna rajula, ada lelaki ni, dia kata yuhibbu an yuhsina na'lahu wa thawbah. Ada orang yang mana dia ni, dia suka pakai baju cantik, dia suka pakai kasut cantik. Adakah maksudnya, pertanyaan sahabat ni, adakah orang yang macam ni sombong? Maka Nabi berikan penjelasan. Nabi kata, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah tu indah dan suka kepada keindahan. Pakai baju cantik, pakai kasut cantik, baju baru, kasut baru, itu bukan lambang kesombongan. Tak semestinya. Sebab tu kita jangan hukum orang muda-muda. Tengok dia bawa beg baru, nak tunjuk beg dia. Jangan pandai-pandai kita buat hukuman ni. Tak boleh. Dia gosip lah. Teteh heran sungguh. Dia tengok orang tu pakai beg tangan cantik baru-baru, baju baru sikit-sikit, dia tengok dalam Facebook. Oh, dia nak menunjuk. Kita tak boleh, dia letak. Kita mana tahu dia nak menunjuk, tak menunjuk, itu dia dengan Allah. Tapi pada masa yang sama, Islam juga mengajar kita jangan orang yang ada kelebihan ini, kelebihan beli baju baru, beli kereta baru, beli jam baru, beli kasut baru, beli rumah baru. Ada Allah beri kelebihan kepada dia. Kita pun, dia yang dapat kelebihan ni pun kena sedar. Dibimbangi, kalau dia tunjuk, dibimbangi akan muncul perasaan sombong. Hak tu pun kena hati-hati. Hak kita, hak duk luar, hak duk tengok dia ni pun hati-hati, jangan duk hukum tak ketahuan punca. Tak boleh, sebab urusan hati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sombong ni menyakit hati.
Sebab tu sombong ni kita tak boleh letak pada orang sesuka hati kita. Pasal dia ni, dia tahu dia sombong. Dia tahu. Kita tak tahu. Kita mungkin boleh hukum, kita dia tu macam sombong. Pasal sombong ni bukan satu sifat yang boleh digambarkan, melainkan dia lahir dengan perkataan. Dia kata, hampa nak tahu aku ni siapa, hang tahu tak aku ni siapa? Yang tu menampakkan seperti mana dalam Al-Quran Allah tunjuk nombor 1 Iblis, nombor 2 siapa? Hak lagi hebat daripada Iblis, Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan hampa yang paling tinggi sekali. Hak tu cakap. Ada semua dia tak cakap ni hati-hati, kita jangan nak pandai-pandai menghukum. Hak yang cakap clear lagu ni sikit. Anak Nabi Nuh alaihi salam ajak dia main naik atas kapal, main ikut aku, tak mau ikut, sombong. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dan musnahkan. Tuan-tuan, peristiwa Ghulam yang mana mereka ada tanaman dalam surah Al-Kahfi. Tanam satu tanam pokok hebat besar apa semua. Sombong, lupa kepada Allah. Dia habaq ini usaha dia, ini hasil titik peluh dia. Allah musnahkan tanaman dia semua. So ini contoh-contoh yang telah Allah nyatakan jelas di dalam Al-Quran akibat kesombongan jatuh. Dan dalam hadis tadi ini selepas Nabi sebut innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cantik, indah dan sangat suka kepada keindahan. Hujung dia Nabi sebut apa? Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kibir itu sifat takbur, sombong itu dia membawa kepada apa? Batarul haq, menolak kebenaran al-haq. Dia sombong. Dia berasa kalau kita bagi beberapa contoh dalam hadis Nabi SAW. Bila dia sombong ni, dia akan tolak kebenaran. Dia tak mau dengar cakap orang, dia tak mau dengar nasihat orang. Tuan-tuan dan puan-puan, wa ghamtun nas, dan dia akan membawa kepada merendah-rendahkan manusia lain. Sedangkan Islam ajak apa? Tawadhu'. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu', rendah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa rendah diri, Allah akan angkat dia. Tapi kalau dia sombong, Allah Subhanahu wa taala akan hina dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita tengok balik ini, bila kita muhasabah balik, kita ambil beberapa contoh dalam kehidupan seharian kita. Kita pun tak banyak masa ni. Masya Allah. Awal. Okey. Tuan-tuan dan puan, kita tengok dalam kehidupan kita ambil beberapa contoh. Okey. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena hati-hati, dibimbangi kita ada sifat sombong. Contoh, saya bagi contoh dari realiti kehidupan kita. Kadang-kadang kita, bila kita buat sesuatu, bila kita berjaya, tengok macam mana aku berjaya, tengok macam mana aku dapat semua ni, kan? Ini aku usaha dengan titik peluh aku sendiri. Ini kita tak kata dia salah ke apa ke, tapi kita kena hati-hati dengan perkataan ini. Kita kena sentiasa mengungkapkan ungkapan-ungkapan alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, ini daripada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Tawadhu', rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini problem sebahagian daripada kita. Kita tak sedar benda ni, kita tak sedar. Bukan saya kata kita semua tahu, ada benda kita tak tahu. Ni kita tak tahu. Sedar tak sedar kita telah sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah kata aku telah buat 5 tahun aku usaha benda ni berjaya. Walah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada puji Allah tu biasakan di lisan. Sebab tu Nabi ajak apa? Alhamdulillah sebut, kan? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gembira sebut apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya menyempurnakan segala kebaikan itu. Kalau ditimpa musibah bencana, tuan-tuan, sebut alhamdulillah juga. Nabi ajak bila ditimpa musibah bencana, sebut juga alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa jua yang berlaku. Semua tetap kita puji Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, so ini dengan Allah ada kerendahan dan berikan sepenuh puji-pujian baginya. Itu satu, kita dengan Allah. Kedua, kita dengan makhluk. Kita dengan makhluk ni pelbagai kategori.
Kita ambil contoh sikit daripada zaman Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW pernah ditegur Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang sering kali kita baca, surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Surah ni turun pasal apa? Pasal ketika Nabi memberikan penjelasan dan penerangan soal jawab tentang Islam dengan siapa? Dengan Utbah bin Rabi'ah, dengan Abu Jahal, dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi tengah dialog dengan mereka ni serius. Pasal mereka ni pemimpin besar Quraisy. Kalau mereka perlu Islam, kesan dia, impaknya yang lain akan terima Islam. Tengah-tengah Nabi duduk dialog ni, Nabi duduk bersimbang ni dengan mereka ni, datang seorang sahabat Nabi yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an datang mai kepada Nabi, nak tanya Nabi ada hal mendesak yang dia perlu jawapan dan penjelasan dari Nabi SAW. Bila dia tegur Nabi ni, dia tanya, dia potong cakap Nabi tengah bercakap ni, Nabi tunjukkan kepada dia muka yang tak selesa. Kalau ikut perkataan Abbas ni, muka masam, muka macam tak poetik. Macam saya tengah bercakap, tengah cakap abang Usuk main ni, saya duk beralih macam tu. Tapi kita tak tahu macam mana muka Nabi. Tapi Abbas ni muka yang ditunjukkan body language Nabi tak suka. Maka kawan ni pun pergi lah. Maka Allah turun ayat tegur Nabi SAW. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kau buat muka masam sehingga kau berpaling daripada orang ni, sedangkan orang ini memerlukan penjelasan daripadamu. Orang ni orang buta, dia perlu penjelasan daripadamu. Mungkin isu yang dia perlu tu sangat penting untuk dia tahu. Sedangkan Nabi dengan Utbah bin Rabi'ah, dengan Abu Jahal, dengan Abbas bin Abdul Muttalib, mungkin dah ada banyak benda, dah banyak bercakap, Nabi nak dakwah mereka. Tapi yang ini mungkin ada benda mendesak penting, sebab dia telah beriman, dia telah Islam, dia perlu sesuatu. Nabi ditegur Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pasal Nabi sombong. Kita bukan bincang ni pasal Nabi sombong, tak. Bayangkan itu mulianya Nabi SAW. Nabi ditegur kerana sedemikian rupa, kerana mendahulukan satu kumpulan lain pembesar dibandingkan dengan seorang yang dikategorikan sebagai marhain. Sebab kadang-kadang mungkin pada waktu itu melihat Nabi ada keutamaan lain, tapi Allah Maha mengetahui siapa yang lebih memerlukan. Allah tegur Nabi SAW. Itu Nabi yang tentunya tak sombong. Tuan-tuan, sebab itu satu. Itu antara pemimpin dengan siapa? Pemimpin dengan rakyatnya. Khalifah besar umat Islam Nabi SAW dengan rakyatnya. Macam tu juga kita hari ini dengan rakyat kita. Pemimpin dengan rakyatnya. Tak boleh sombong. Kena tunjuk sikap yang menerima, terima pendapat, terima pandangan, mendengar, memberi peluang berkata-kata. Sahabat Nabi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, ketika mana dia jadi pemerintah, dia bangun di atas mimbar. Dia bangkit di atas mimbar 3 kali khutbah Jumaat. Dia mengungkapkan perkataan yang sangat luar biasa. Dia kata, inna hadzal amwal amwaluna, inna hadzal mal maluna, wal fai'una. Ini harta ni, perbendaharaan negara ini adalah milik kami, pemerintah. Okay. Dan juga harta rampasan perang juga adalah milik kami. Ini abang kata milik dia. Bukan pasal dia sombong, tak. Dia nak respon daripada rakyat dia. Sebab dia pemimpin yang nakkan teguran daripada rakyat dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai 3 kali khutbah Jumaat tak ada orang tegur. Khutbah kali ketiga, 2 kali tak ada orang tegur. Kali ketiga ada orang bangkit. Ya Amirul Mukminin, bal innal mal maluna wal fai'una.
Sebaliknya dia kata, harta yang engkau sebutkan itu juga adalah harta kami. Dan harta rampasan perang yang disimpan dalam perbendaharaan negara juga merupakan harta kami. Semua orang dah jadi macam risau. Ush, berani dia ni, mamak ni. Pi komen Muawiyah ibn Abi Sufyan, pemimpin yang hebat, yang memulakan zaman beraja, dinasti beraja pada waktu itu. Bila situasi macam ni berlaku, orang semua ingat mampu dia. Muawiyah turun selepas berkhutbah, cari lelaki ini, panggil lelaki ini dan mengucapkan terima kasih kepada dia, memberikan penghormatan kepada dia. Lalu dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, di akhir zaman akan ada pemimpin-pemimpin yang mana mereka seperti kera yang terlompat-lompat di dalam neraka. Kenapa? Kerana mereka tidak ditegur oleh rakyatnya. Betul, tegur kena ada. Bukan saya cakap ni tegur hampir baki aku suka. Tak. Ada kesopanan, ada metodnya. Tapi maksud yang saya nak sampaikan di sini, pemimpin tak boleh sombong. Maknanya dia kena ada sifat nak mendengar daripada rakyatnya, nak mendengar penjelasan, nak mendengar pendapat, nak mendengar pandangan, nak mendengar luahan. Kena ada sifat tu. Kalau tak ada, yang ni yang jadi masalah. Tuan-tuan dan puan sekalian, so itu sebagai pemimpin. Contoh Nabi SAW sebagai pemimpin, terlepas pandang sahaja sifat manusiawi Nabi SAW. Seorang yang buta, Allah turun ayat tegur Nabi SAW. Itu satu, sebagai pemimpin. Kedua, ini benda yang penting juga, sebagai mak bapa. Dalam satu hadis riwayat Muslim daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, sahabat Nabi. Dia ni satu hari dia kata kuntu adribu gulami bisut. Satu hari dia kata aku pukul aku punya hamba, budak aku ni, hamba aku ni dengan sut ni, dengan apa dia panggil, tali rotan ni, apa dia panggil, kira bedai lah benar. Sut. Tapi dia kata ketika mana aku duk pukul ni, aku mendengar ada orang cakap di belakang ni, i'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah Aba Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud. Tapi dia kata wa kuntu, dia kata aku tak perasan suara tu, suara siapa, sebab aku duk sibuk pukul ni. Kerana dia kata aku dipenuhi dengan al-ghadab, kemarahan, aku duk tengah nak marah ni. Aku tak heran siapa cakap. Lama-lama suara tu makin mendekat. Rupa-rupanya Nabi SAW. Nabi tegur dia. Nabi kata kepada dia, i'lam ya Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya engkau ini kawalan ataupun pemilikan engkau ke atas budak ini, hamba ini, tidak lebih daripada Allah Subhanahu wa taala memilikimu. Maknanya dia nak habaq, Allah milik hang ni, Allah milik segala-galanya. Hang jangan rasa hang milik budak ni lebih hebat daripada Allah milik hang. Nak habaq lagi. Dia duk rasa hang ni hamba aku. Bila hang hamba aku, hang kena ikut semua. Aku milik, hang ni milik aku. Dia duk perasan lagu tu. Nabi tegur dia, Nabi nak habaq kata, hang jangan berasa hang memiliki budak ini, hamba ini lebih hebat daripada Allah memiliki hang. Selepas tu kata Abu Mas'ud radhiyallahu an Al-Badri, kata dia, wallahi, dia kata selepas itu aku la adribu mamluki abada, aku tak pernah pukul dah hamba-hamba aku selepas daripada. Mesej yang saya nak bagi ni, kadang-kadang mak ayah, ini benar-benar yang realiti berlaku. Tadi pemimpin, ni mak ayah sebagai pemimpin dalam keluarga. Kadang-kadang kita dengan anak kita, betul kita ada makanah yang cukup tinggi, kita ada kedudukan yang sangat tinggi. Mak bapak ni kedudukan yang sangat tinggi. Allah sebut dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kepada ibu bapa tu, selepas Allah bercakap soal, Allah perintah soal ketaatan,
pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah bercakap soal sifat ihsan, kepatuhan, ketaatan seorang anak kepada kedua ibu bapanya. Besar ni. Allah letak di kedudukan yang sangat tinggi ibu bapa. Bahkan dalam hadis yang lain Allah kata apa? Kata Nabi SAW di dalam hadis, sesungguhnya kata apa? Saya terlupa dia punya matan dia. Subhanallah, saya terlupa matan dia. Maksud dia macam ni, maksud dia sesungguhnya harta engkau adalah milik bapa engkau. Itu dalam ada satu matan hadis, saya terlupa matan dia. Maksud dia harta engkau juga adalah milik bapa engkau. Maknanya hebat kedudukan mak ayah ni. Tapi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai mak ayah, saya pun ada anak, tuan-tuan dan puan-puan yang ramai-ramai depan ni pun ada anak, ada lah yang tak kahwin lagi, ada 3 orang kat sini. Tapi ramai yang ada anak ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kita ada anak, ada ni, kadang-kadang betul kita ada kedudukan, tapi kita jangan sombong dengan anak. Dia tak boleh. Peristiwa Abu Mas'ud, hamba ni, bila pemilikan hamba ni benda besar, hamba ni sepenuhnya milik Tuhan dia. Tapi oleh kerana Abu Mas'ud memukul hamba dia tanpa hak, tu salah. Kita dibenar memukul anak kita. Dalam hadis Nabi kata, murru auladakum bis salah, suruh anak-anak kalian salat bila umur mereka 7 tahun. Bila umur mereka 10 tahun, kalau mereka tak salat, buat apa? Pukul. Kita ada hak untuk pukul. Betul. Tapi tanpa sebab pukul, tanpa sebab maki, tanpa sebab mencarut, tanpa sebab marah. Tuan-tuan, boleh ke? Tak boleh. Namun anak tetap diminta sabar. Anak bukan kata bila pak marah dia, oi pak tak ada hak nak marah, dia tak salah, lawan. Tak boleh, anak tak boleh lawan. Anak tak boleh lawan. Tapi nak habaq bagi pada masa yang sama, Nabi pernah nasihati seorang sahabat Nabi, Abu Atiyah. Abu Atiyah ni dia agihkan harta kepada anak dia. Ada hak yang dia tak bagi. Dia tak bagi sama, dia bagi lain-lain. Nabi kata, ittaqullah wa'dilu ala auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah, Abu Atiyah. Takwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah pada anak-anakmu. Maknanya berlaku adil ni kena letak sesuatu pada tempatnya. Anak ni hak dia macam ni, kena bagi. Anak ni perlu marah, marah. Anak ni tak perlu marah, tak perlu marah. Kadang-kadang ego tak boleh, jangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salaf terdahulu, bahkan zaman Nabi SAW terdahulu, didik anak dengan penuh kasih sayang. Marah pada tempatnya, marah ada sebabnya, hukum ada sebabnya, pukul ada sebabnya. Tak boleh saja-saja, tak boleh seronok-seronok, tak boleh. Okay. Kalau macam tu seronok Allah mak ayah dapat lesen besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, menjadi hujah lah pada orang di luar sana, buang anak. Aku suka anak aku. Menjadi hujah, dia siksa anak dia, cucuh rokok kat perut anak dia, rotan sampai berbalok, dia anak aku, aku suka aku. Tak boleh. Itu tahap kezaliman, tuan-tuan dan puan sekalian. Demikian juga bila kita dalam bercakap dalam soal itu, mak bapak, apatah lagi anak. Anak ni saya kira saya tak payah ulas panjang lah. Bila Allah letakkan kewajipan, ketaatan kepada ibu bapa selepas daripada perintah menyembah Allah, maknanya kedudukan mak bapak tu sangat besar. Bila digambarkan dalam peristiwa kisah terdahulu, Nabi SAW menceritakan orang yang terkenal abid, yang taat, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat amalan sunat, buat amalan wajib kerana tidak menjawab ataupun lambat memberikan respon kepada salam ibunya. Allah uji dia dengan ujian yang sangat dahsyat. Daripada seorang abid difitnah sebagai penzina, dipukul, dibelasah oleh kaumnya sendiri. Kerana apa? Kerana ibunya kecil hati, anak dia lambat buka pintu mak dia main rumah. So anak ni taat bapa itu tiada khilaf.
Okay? Cuma saya nak cakap tadi ni, lesen besar yang Allah berikan kepada ibu bapa, jangan disalahguna. Dia pakai anak dia, hang beli rokok aku, dia ada suruh buat anak dia mudah pelik-pelik. Hang pi tikam tak tu aku tak dampi ni, hang pi tak. Hang tak pi, ku anak derhaka, kurang ajar. Suruh pi anak dia pi tikam tu. Ini perkara-perkara yang kebimbangan kita berlaku pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Tu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan dan puan sekalian, cakap soal kesombongan ini. Kesombongan dengan ilmu pengetahuan yang kita ada. So ini satu dugaan yang cukup besar bagi manusia. Semua orang sama. Masuk dah Syah. Bunyi dia. Ini perkara yang berlaku pada mana-mana manusia. Saya tak kata semua, tapi banyak berlaku hal yang seperti ini. Tak kira oleh ilmu apa pun. Ilmu agama, cara ilmu agama. Kesombongan. Ilmu tentang hal-hal soal pengurusan dunia ini, ada cara dia, sombong dia. Kita tuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan dan puan sekalian, sepatutnya dan sewajarnya menjadikan kita tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi bila tuntut ilmu ini menjadikan kita lebih sombong dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu bukan dikategorikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita, tuan-tuan dan puan sekalian. So ini perkara yang kita bimbang yang berlaku akhir-akhir ini, di kalangan sebahagian orang, tak semua, sebahagian orang. Saya sebut dah sikit baru ni, tapi saya nak sebut lagi pasal duk tengok mereka duk bertengkar tak habis lagi di social media dan sebagainya. Kata ni kata kurang ada. Kata kepada Majlis Agama Islam, kata kepada mufti-mufti, kata kepada agamawan-agamawan, penjarakan sosial dalam masjid, penjarakan saf, ini semua dajjal, ini semua konspirasi Yahudi, ini semua ni, saya rasa ini berlebihan. Tuan-tuan, kita ni biarlah kita berada di antara al-ifrat wa tafrit, antara yang satu melampau-lampau sangat sehingga keterlaluan. Ikut WHO punya keputusan dah dia kira ikut dajjal. Ini dajjal paling besar ni dia dah. Ni dia kata dibubur lagu tu ya. Ni kira Yahudi, konspirasi, semua ni konspirasi, benda ni tak ada, tak betul, salah, penipu. Dia pun tak tahu, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam sejarah Islam, Ar-Razi mengkaji perubatan Islam, antara yang awal menemukan vaksin. Ar-Razi. So jangan ingat vaksin ni, bila mengaji vaksin ini adalah agenda Yahudi, agenda Illuminati untuk memusnahkan manusia atas muka bumi ini. Benda ni kadang-kadang kita membaca ataupun mengkaji hadis-hadis tentang akhir zaman dan meletakkan ia bukan pada tempatnya. Islam agama yang mengiktiraf perubatan. Siapa kata Islam tak iktiraf perubatan? Perubatan tradisional maupun perubatan yang berteknologi tinggi, moden. Dua-dua ini perubatan Islam. Merupakan satu rigid ni maknanya dia sempit sangat kalau dia kata yang hospital ni bukan perubatan Islam. Siapa kata? Dia ada kadang-kadang orang dia kata perubatan Islam ni adalah perubatan yang kita panggil, kita jampi, kita buat ayak. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu pun perubatan Islam sekiranya menepati metod dan tuntutan syariat. Maknanya contoh jampi-jampi yang ayat Al-Quran yang warid, yang sabit dari Nabi SAW, bacaan doa yang sabit daripada Nabi. Metod cara dia pun cara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Memang sahabat pernah baca dalam ayat seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sedikit hembusan dalam ayat ada, tapi bukan dia rendam dalam ayat, dia berenang dalam ayat tu ambil minum, minum ayat liuk dia, ini semua dah lain dah lari dah. Tu dia ada perkara-perkara yang perlu perhalusi. Betul, itu satu sunnah.
Tapi demikian juga Islam membuka ruang kepada kajian teknologi perubatan. Dan bukan perubatan sahaja, bahkan apa-apa teknologi. Paling mudah sekali, saya selalu cerita dulu dalam hadis Bukhari, bila Nabi cerita pasal tut pokok ni. Kita lah ni duk keluar buah musangking. Mai mana musangking ni? Musangking ni mai daripada kahwin. Pokok kahwin, dia kahwin pokok. Duri hitam, blackthorn lah, apa kebala lah, semua ni mai daripada dia pandai kahwin pokok durian tu, jadi buah lagu tu. Durian warna-warni, kawan saya ada kebun durian warna-warni, buka buah tu oranye ada, purple ada. Ni mai mana ni? Ini teknologi. Nabi dulu pernah, bila Nabi tengok orang kahwin dengan pokok kurma, buah kurma, buat tut, Nabi tegur. Nabi kata, buat apa benda ni? Tak perlu benda ni, tak bagus benda ni. Maka sahabat ni bila Nabi tegur, terus buang, berhenti. Tapi bila Nabi dapat info, penjelasan bahawasanya tut pokok ni, kahwinkan pokok ni ada manfaat. Buah kurma tu jadi besar, buah tu jadi lagi sedap, jadi lagi berkualiti, ketahanan pokok pun lagi cantik. Maka Nabi pi balik dekat kawan tu, Nabi kata, antum ta'lamuna bi umuri dunyakum. Kamu ni lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Nabi memberi pengiktirafan pada perkembangan teknologi waktu itu. Maka kita fahami daripada nas ini dan hadis ini, maksudnya apa? Islam iktiraf teknologi, tetapi berasaskan kajian dan analisa. Bukan main orang kata, tak boleh. Tapi sekarang ni dunia berbicara, benda ni boleh dikategorikan sebagai mutawatir dah. Pasal Covid ni, semua bercakap, satu dunia bercakap. Soal bahayanya, soal kesannya, impaknya dan sebagainya. Kita serahlah. Kalau mereka tipu kita, tuan-tuan, ini masalahnya. Kalau mereka tipu kita, kalau betul lah benda ni benar-benar konspirasi, lah Allah ada kan? Allah hukumlah mereka di akhirat. Tapi masalahnya kita menimbulkan satu suasana yang tidak aman. Oh, jangan ikut siapa yang penjarakan sosial semua ni. Jangan ikut pakai face mask ni, semua nak perhabis duit kita ya, bohong. Nak majukan bisnes perniagaan mereka. Oh, jangan sampai jadi macam tu. Dia menimbulkan satu suasana dan situasi yang tidak baik. Atas apa? Atas sebab pemerintah kita telah menetapkan keputusan ini. Kita ikut je lah. Apa penipuan? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Tak ada satu kaitan pun secara jelas nas hadis. Covid Dajjal, coronavirus konspirasi, Jus Yahudi ni, Dajjal ini sekarang ni, tak disebut secara jelas pun. Tapi secara jelas memang disebut di dalam tentera-tentera Dajjal, 70,000 tentera Dajjal yang akan keluar daripada Asfahan. Itu memang disebut. Siapa dia, mereka spesifiknya tak disebut. Mungkinlah satu masa nanti kita boleh bahaskan, tapi saya nak kena tegur mana ni. Sebab bila dia sembang, dia sombong sangat. Saya minta maaf lah, siapa-siapa pun lah, hak satu, hak yang menyokong sangat pun, hak yang membantah sangat pun, kita jangan sombong dalam benda ni. Kita kena balik-balik kepada berbincang benda ni dalam suasana yang harmoni. Ada pendapat, ada pandangan, bawa kepada hujah, bentangkan, bahaskan dan cari titik persamaan. Kalau tak boleh juga, maka tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau pegang dengan pendapat engkau, tapi jangan kacau keputusan dan pendirian pemerintah. Cukup. Itulah untuk mengharmonikan keadaan. Jadi saya cukup setakat itu dulu. Saya ada dua soalan kat sini. Kita bagi laluan kepada azan. Wallahu a'lam. Silakan. Allahu Akbar.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Di sini ada satu soalan, ada WhatsApp kepada saya ni. Apakah hukum menyebarkan kebaikan yang kita lakukan kepada umum? Seperti selalu berkongsi di FB bahawa kita telah bersedekah menderma membantu orang susah. Contoh, saya mendapat tahu ada pemandu teksi yang kesusahan. Saya terus pergi berjumpa dengan dia dan saya bagi duit 5,000 pada dia. Kesian dia. Adakah ini boleh dikategorikan sebagai sombong? Dan adakah ini boleh menghilangkan pahala sedekah itu? Okay. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini kita kena faham the prinsip. Sombong ni masalah apa saya katakan tadi, masalah hati. Melainkan orang itu ungkap perkataan-perkataan yang boleh menggambarkan kesombongan dia. Contoh macam Firaun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang lebih tinggi. Okey. Contohnya iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta aku daripada api, engkau cipta dia daripada tanah. Pasal apa aku nak kena sujud ke dia? Tapi selama mana seseorang tu dia buat kebaikan tanpa dia menggambarkan perkataan-perkataan yang menunjukkan kesombongan dia. Contoh kata, aku sahaja yang boleh buat benda ni, orang lain tak boleh buat. Aku yang nak bagi ke orang ni, orang lain tak nak bagi pun. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, akulah paling hebat, akulah yang paling banyak bersedekah. Itu perkataan yang boleh membawa kepada kesombongan. Clear? Tapi kalau dia bagi, dia paparkan sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kita kena faham. Kita tak boleh hukum dia sombong. Hanya Allah yang tahu dia sombong ke tak. Ini kita kena faham benda ni. Sebab ini urusan hati. Dan Nabi tak bagi hukum niat-niat manusia. Tak boleh. Sebab itu kita mengaji, dulu masa kita duk mengaji Sahih Bukhari, hadis 40 Imam Nawawi, Riyadhus Salihin, semuanya kitab-kitab ni awalannya hadis apa? Hadis pasal niat. Pentingnya niat. Pasal niat ni dia bukan boleh tegur. Bukan maksudnya kita tak boleh abang, hang niat kena betul pasal kita tak tahu dia niat lagu mana. Dia bukan macam contoh semayang praktikal perbuatan ini, fizikal. Salah angkat takbir, orang angkat takbir, dia angkat takbir lagu tu, kita boleh tegur hang salah angkat takbir. Tapi kalau niat ni orang duduk dalam soft, kita tak tahu orang ni niat mayang betul ke tak, orang ni dia ikhlas ke tak mayang dia, orang ni dia betul ke dia Islam ke tak ni mayang sini ni, kita tak tahu benda tu. Sebab tu niat ini, amalan hati ini sentiasa diingatkan. Sebab nak hukum tak boleh. Hukum apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kisah panjang sahabat Nabi yang terlibat dalam perang. Bila perang ni, tengah-tengah perang ni, dia tengok ada seorang kafir ini, dalam hadis Muslim. Kafir ni pergi tetak orang Islam, berapa ramai dah dia bunuh. Jadi sahabat Nabi ni pun pergi menuju ke arahnya dan tetak dia, jatuh dia, okey, dan angkat pedang nak tetak nak bunuh. Maka si kafir ini bila dia tengok kawan yang angkat pedang nak tetak nak bunuh, dia kata apa? Dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia hebat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad itu Rasulullah Allah. Dia perlu Islam dengan lafaz. Maka kata sahabat Nabi ni kata apa? Hang ingat aku bodoh. Dia tak cakap lah hang ingat aku bodoh, tapi maksud dia lagu tu. Dia kata maknanya awak hang ingat ni anu ni. Dia tetak, dia bunuh orang. Dia kata hang sebut ni pasal hang takut kat pedang aku ya. Dia menghukum apa? Hati. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia balik cerita dekat Nabi. Dia berasa macam perbuatan dia tu tak berapa nak cantik. Dia balik tanya Nabi. Nabi kata apa? Afala syaqaqta an qalbi. Mengapa tidak engkau belah dada dia, tengok dalam dada dia itu ada iman ke tidak? Terkejut dia. Nabi marah dia. Nabi nak abang kata, kalau kita korek jantung pun buka, nampak tak dalam tu la ilaha illallah, nampak tak? Tak nampak. Maknanya niat di hati bukan urusan kita untuk menghukum. Tak boleh. Dia post pilih apa pun, dia dengan Allah, kita puji, Masya Allah, Subhanallah, moga Allah berikan kebaikan kepada dia. Cukup tak kat tu ya? Pasal kalau kita nak pilih abang, dia nak menunjuk ni, kita tahu kan dia niat macam tu. Tidakkah kita sedar di sana ada hadis orang yang mana dia bagi dekat Nabi SAW kurma sebekas, bagi kurma sebekas, kemudian Nabi puji dia. Nabi sebut apa? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan
falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai. Barang siapa yang tunjuk contoh yang baik kepada orang, lalu orang tu ikut seperti mana dia buat, maka orang yang tunjuk tadi ni dapat pahala, orang yang tiru dia pun dapat pahala, dan orang yang buat awal tadi dia akan dapat pahala seperti mana orang yang tiru dia. 2 kali pahala dia dapat. Satu, dia tunjuk kebaikan. Kedua, dia dapat pahala kerana orang tu ikut dia. Sebab apa? Sebab dia tunjuk orang nak ikut. Katakanlah ada orang kata lah ni ustaz, ada ustaz popular, ada ustaz apa yang duk pergi bagi sana sini, terkenal lah, Abid Liu nak cakap atau bagi sana sini, dia berkata dia duk tunjuk. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas tak ikhlas itu kita tak berhak untuk menghukum. Dia nak sombong kan, dia nak tunjuk kan, itu dia dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa moga-moga dia ikhlas, moga-moga kebajikan dia buat tu Allah berikan gandaan, dan moga-moga orang yang melihat dia kebaikan cemburu lantas berusaha untuk melakukan seperti mana dia buat. Bukan cemburu mampu bagi mampu wang dia ni. Tak boleh lagu tu. Tu cemburu yang tidak sihat. Kita cemburu dekat dia pasal dia buat baik, kita nak buat baik lagu dia buat baik. Okey. Dia kata dia cakap tu macam dia sombong. Macam, jangan perkataan-perkataan yang macam ni kita memberikan satu implikasi dan konotasi yang negatif, yang mana hati dia kita tak tahu macam mana. Kita doa agar dia ikhlas, itu je. Dia habang dia ikhlas, kita serah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan yang dia buat kita ikut. Dia boleh bagi makan dekat semua negara, kita pergi bagi makan tambah ulang boleh lapak. Musim Covid ni contoh lah saya bagi. Tak semestinya. Tak pun kera-kera kat Gua Sabi tu banyak. Baru ni saya lalu singgah pergi saja, pergi tengok kera tu pelik. Dia punya muka dia tu lain sikit, bukanlah pelik, lain sikit daripada kera-kera biasa. Jadi contohlah, pipi lah bagi makan. Berapa orang kita yang susah-susah di kampung dan sebagainya yang perlu bantuan, pergi bagi. Kita nak paparkan kepada umum. Kita doa, ya Allah aku tunjuk ni, ya Allah Engkau bantu ikhlaskan hati aku, sabit qalbi, ikhlaskan hati aku, tetapkan hati aku ni agar aku tak ria, agar aku tak sombong. Mudah-mudahan ada orang contohi kebaikan aku nak pahala. Itu satu. Pada masa yang sama ni kita kena tahu juga, Nabi SAW juga mengajar dalam hadis Muslim untuk nak kawal takut lahir rasa ria, sombong. Nabi ajak apa? Sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak nampak. Tapi pada masa yang sama Nabi tak larang kalau nak tunjuk ke orang. Kalau orang tu boleh tahan sabar, tahan jiwa dia, tak rasa sombong, tak rasa riak, tak ada masalah buat. Tapi kalau orang tu dia jenis dia tak boleh tau. Bila dia bagi tu, aku nak kena orang tahu ni. Dia tahu diri dia. Kita tak payah mana-mana. Orang yang macam ni lebih baik dia sedekah, orang lain tak tahu. Sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak nampak. So itu dia punya situasi. Jadi kita faham the principle. Jadi tuan-tuan dan puan, kesimpulannya daripada soalan tadi ni, masalah hati itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui tentang hati ini. Kita doa agar semua orang yang macam ni ikhlas kerana Allah. Kita tak payah hukum. Kalau sekiranya kita nampak ada bibit-bibit kesombongan, kita jangan bersangka buruk lagi. Jumpa dia, kalau dia kenalan kita, berikan teguran dan nasihat kepada dia. Dan Islam juga mengajar bahawasanya nasihat ni kena diterima, kena didengar. Sebab tu Nabi pernah tegur seorang sahabat dalam hadis Muslim. Dia makan dengan tangan kiri, okay? Nabi tegur dia. Nabi kata kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Dia kata mastata'at, aku tak mampu. Nabi kata la istata'ta, ma mana'aka illa al-kibir. Hang mampu sebenarnya. Tidaklah melarang diri engkau daripada makan dengan tangan kanan, melainkan engkau sombong hanya nak tunjuk hang tak mau ikut aku. Fama rafa'a ila fi. Selepas tu laki tu tak boleh angkat terus tangan dia ke mulut dia. Allah hukum lala tu juga. Hadis riwayat Muslim. Jangan sombong. Itu nasihat orang bagi kita dengar lah. Siapa-siapa, ustaz ebit ke tak ebit ke, ustaz nu ke, ustaz ni ke, ustaz ni ke, saya ke, siapa ke, orang bagi nasihat.
Baik, kita dengar. Kalau kita ada jawapan penjelasan, kita bagi tahu. Mau kata kita salah, salah. Mana boleh abang kata kita betul, dan kita salah. Simple je. Dan dalam Islam, mengaku kesilapan dan kesalahan ini satu kemuliaan. Dan dalam Islam, tak tahu ini, cakap tak tahu. Kalau orang tanya, abang tak tahu, satu kemuliaan. Tapi persepsi orang kita, bila abang tak tahu, lekeh dia ni, soalan tak ada jawab. Jadi lagu tu. Dia jadi terbalik. Sedangkan dalam Islam, tak tahu ini satu kemuliaan. Cakap tak tahu, nisful ilm, separuh daripada ilmu. Bila orang ni, dia bila ditanya dia tak tahu, separuh daripada ilmu. Ataupun thuluthul ilm, sepertiga daripada ilmu. Abang tak tahu, la adri, aku tak tahu. Amanah, tak tahu apa? Tahu. Bagi jawapan salah, abang kata salah. Minggu lepas saya jawab, minta maaf, saya salah, saya betul balik. Itu cara kita. Apatah lagi dalam dunia social media pada hari ini. Ni live. Lepas tu saat lagi keluar tu, nanti saya ada salah, saat lagi ada orang pakat duk tegur. Salah, saya kena abang betul. Saya terima kasih atas teguran, minta perbaiki, ralat. Minit ke 3.15. Saya ada salah sebut, ralat, perbaiki, perbetul. Apa masalah? Manusia. Kita tak perfect. Jadi tuan-tuan muslim itu clear. Wallahu a'lam. Terima kasih. Soalan yang ada dua di sini, tapi saya ada yang sama saja di sini. Maksudnya contoh di segi sini, adakah termasuk dalam kategori sombong jika seseorang itu enggan memaafkan kesalahan orang lain apabila dia mohon maaf? Tuan-tuan dan puan sekalian, dia tidaklah boleh seseorang itu dikategorikan sebagai sombong sekiranya dia tidak memaafkan. Akan tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, itu hak dia. Sebab itu Allah bagi lain hukuman antara seseorang yang melakukan kesalahan dengan Allah dengan seseorang yang melakukan kesalahan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Sebab itu ada amalan-amalan manusia yang akan tergantung akibat daripada apa? Kesilapan dengan manusia. Dengan Allah tak apa, Allah Maha Pengampun. Terpulang pada dia lah. Kalau dia nak dimuliakan. Sebab tu dalam hadis apa? Dalam hadis Nabi SAW disebut tentang dua orang lelaki yang mana mereka ini berbalah, bergaduh. Yaltaqiyan, mereka bertemu. Yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Seorang berpaling ke sana, seorang berpaling ke sini. Meluat, tak mau tengok. Meluat aku tak mau tengok muka dia. Apa kata Nabi? Wa khairuhuma, yang terbaik antara keduanya siapa dia? Alladhi yabda'u bis salam, yang memulakan ucapan salam. Itu yang terbaik. Maknanya Nabi nak abang apa? Kalau bergaduh pun, tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang merendahkan diri itu lebih baik. Jadi kalau orang memang minta maaf, dia mulia sebenarnya. Kita ni pasal apa kita tak mau nak maaf pada? Kita ingat sifat Allah. Sifat Allah apa? Al-Ghafur, Ghaffar, pengampun, pemaaf. Al-Afu, pemampun, pemaaf. Kita tentunya kita tak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala 100%, tak sama. Tapi Allah bersifat dengan sifat pemaaf, sedangkan kita semua ni tak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah masih lagi pengampun dan pemaaf. Allah takat kawan kita salah dengan kita sikit, orang lain banyak lagi tak salah dengan kita. Apalah salahnya sekiranya kita memaafkan dia. Sebab tu dianjurkan orang yang memaafkan. Dipuji di dalam agama. Kerana sifat pemaaf ini ada pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya tak sama. Tapi kita cuba melakukan hal-hal tersebut. Malulah kita kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan Pemaaf, sedangkan kita bukan orang yang sifat seperti itu. Nabi SAW sifat pemaaf. Tuan-tuan, Yahudi ni tipu Nabi cukup banyak kali. Sebab tu saya kata, orang yang duk percaya pasal kes-kes konspirasi apa semua ni, nak tahu tak dulu ni Nabi ni kena tipu dengan Yahudi berapa kali? Berulang-ulang kali. Nabi-nabi terdahulu bukan saja dikona oleh Yahudi dulu, bukan saja ditipu, bahkan dibunuh. Allah sebut dalam Quran, walan tarda ankal Yahudi ni takkan redha dengan apa. Tapi pada masa yang sama Allah sebut juga wa in janahu lisalmi fajnah laha fatawakkal 'ala Allah. Kalau dia perendahkan sayap mereka nak berdamai dengan kamu, berdamailah dan bertawakallah kamu kepada Allah. Nampak tak?
Pemaafnya Islam tu nak abang bagi. Kalau mereka main bincang baik-baik, nak berdamai, nak bagi okey untuk keselamaslahatan, Islam ada kemaslahatan, ada kebaikan, damailah. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak abang bagi betapanya Islam ni dinus samha, agama yang dipenuhi dengan toleransi. Maawang tak ada masalah. Wallahu alam. Dan soalan yang terakhir ni saya rasa saya dah jawab tadi. Telah ternyata hadis sahih tapi tak mau ikut. Adakah termasuk golongan yang sombong? Ya, ini sombong. Clear. Dalam surah Al-Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi seorang lelaki yang beriman dan wanita yang beriman itu apabila Allah dan Rasul telah putuskan sesuatu dalam urusan kehidupan mereka, mereka ada pilihan lain. Tak layak bagi dia. Tak layak bagi dia pilih urusan lain. Allah dan Rasul dah putus. Pilih apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Jika tidak, tentunya engkau sombong. Tak mau ikut. Aba wastakbar. Ini sifat syaitan. Tuan-tuan, datang nas wahyu, patuh, taat, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jangan bantah dan jangan bangkang nas wahyu. Jangan remehkan dan jangan sindir. Orang sindir. Tengok sahabat Nabi tadi kena apa? Diuji dengan apa? Dia sendiri dia kata aku tak mampu nak makan. Dia duduk sombong, duduk makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri, sombong sangat makan dengan tangan kiri. Nabi tegur. Kalau Nabi tegur ni sepatutnya dia ubah terus lah makan dengan tangan kanan. Tak. Aku tak mampu. Mastata' aku tak boleh. Nabi kata istata' hang mampu. Ma mana'aka illa al-kibir. Tidaklah yang menghalang kau daripada engkau angkat tangan kanan engkau ni melainkan kau sombong. Hang nak tunjuk hang ego. Kerana dia membantah perintah Nabi, sombong dengan kesombongan, dia tak boleh angkat tangan dia ke mulut dia selepas itu. Ada satu kitab yang cukup menarik daripada Syekh subhanallah, Ba Musa, Sur'atul Iqab liman khalafa as-sunnata wal kitab. Cepatnya azab ataupun ujian bala Allah timpakan ke atas golongan-golongan yang menyelisihi as-sunnah dan juga al-kitab, yakni Al-Quran dan as-sunnah. Cukup menarik, dia himpun semua nas-nas Al-Quran dan hadis bala yang Allah turunkan kepada kaum terdahulu, umat terdahulu, nas-nas hadis yang Allah turunkan kepada umat Muhammad SAW. Atas apa? Atas sikap mereka menyelisihi perintah dan tuntutan Allah dan Rasul SAW. Jadi saya kira cukuplah setakat itu sekadar perkongsian kita pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang tawaduk, orang yang merendah diri, orang yang toleransi, orang yang ada kesopanan dan kesantunan, orang yang bersikap memaafkan, orang yang mendengar dan menerima nasihat dan teguran untuk diri saya dan kita semua, mudah-mudahan insya-Allah. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kelemahan dan kekurangan kita semua. Dan terlebih kurang terkasar bahasa, saya mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Terima kasih saya ucapkan pada pihak pengurusan masjid, pengurusi dan ahli tangkuasanya, Mancat juga yang telah mengatur susun program pada malam ini dengan Ustaz Najahan dan rakan-rakan yang lain. Wallahu alam. Kita tangguh majlis dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.